Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar pendidikan Islam tahun 5 bersama dengan saya, Ustazah Faiza Osman. Tajuk yang kita akan pelajari hari ini adalah Bidang Jawi Unit 1 dengan tajuk Badan Sihat, Hidup Ceria. Mari ikut saya baca dengan intonasi yang betul. Mengapakah rakyat Malaysia ramai yang mengalami masalah obesiti? Kita lihat pada perkataan obesiti. Apa maksud obesiti? Obesiti adalah masalah kegemukan ataupun terlebih berat badan. Kita tengok empat keadaan ataupun antara aktiviti yang perlu dan yang tidak perlu, yang tidak patut kita lakukan bagi mengelakkan masalah obesiti. Yang pertama, kurangkan membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jika kita tengok budak itu dia banyak menghabiskan masa dengan gadgetnya dan juga banyak menghabiskan masa dengan menonton TV. Ini boleh mengundang kepada masalah obesiti. Yang kedua, pilih aktiviti lasak tetapi selamat yang boleh dilakukan seminggu sekali. Ini antara aktiviti yang digalakkan untuk kita lakukan. Yang ketiga, banyakkan aktiviti seperti berjoging, bersenam, bermain bola dan seumpamanya. Aktiviti-aktiviti ini kebanyakannya bila kita buat, kita akan cergas fizikal dan juga minda kita menjadi cerdas. Yang keempat, lakukan aktiviti sihat untuk mengeluarkan peluh. Kita akan dapat manfaat untuk diri, keluarga dan masyarakat. Empat-empat ini adalah keadaan di mana aktiviti yang perlu kita lakukan dan juga yang tidak patut kita lakukan untuk mengelak dari berlakunya masalah obesiti kepada diri kita. Sekarang perhatikan antara 5 amalan hidup sihat. Yang pertama, ikut saya baca teks ini, mengamalkan pemakanan sunnah seperti madu, buah zaitun, kurma, habatus sauda, susu kambing dan lain-lain yang kaya dengan pelbagai khasiat mampu membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan untuk kekal sihat. Kalau kita perhati sini, ada perkataan-perkataan yang telah saya gariskan. Itu adalah perkataan pinjaman bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Kita lihat pada perkataan yang pertama, sunnah. Sunnah adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Yang kedua, habbatus sauda. Habbatus sauda adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Yang ketiga, khasiat. Khasiat juga perkataan pinjaman bahasa Arab. Yang keempat, nutrien. Nutrien adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Dan yang kelima, sihat. Sihat adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Bahasa Arab. Kita tengok yang kedua, amalan hidup sihat yang kedua, beriadah dan bersenam. Ikut saya baca teks ini. Rajin beriadah dan bersenam menjadikan jantung sihat dan kuat. Sisa toksin dalam badan pula akan keluar melalui peluh dan membolehkan darah mengalir dengan lancar. Kita lihat perkataan yang saya telah gariskan itu. Yang pertama, beriadah. Beriadah adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Yang kedua, toksin. Toksin ialah perkataan pinjaman bahasa Arab. Sekarang kita tengok teks yang ketiga, iaitu amalan hidup sihat yang ketiga, menjalani pemeriksaan kesihatan berkala. Ikut saya baca teks.
Pemeriksaan kesihatan berkala jangan diambil mudah. Dengan mengetahui tahap kesihatan, kita boleh mengambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan baik. Okey, seterusnya amalan hidup sihat yang keempat. Elakkan perbuatan negatif. Ikut saya baca teks. Perbuatan seperti merokok, minum arak atau pengambilan dadah perlu dijauhi untuk kekal sihat. Arak dan dadah bukan sahaja haram di sisi agama Islam, tetapi juga merosakkan sistem serta organ dalaman yang membawa kemusnahan diri, keluarga dan negara. Okey, kita lihat kepada perkataan yang telah saya gariskan. Yang pertama, negatif. Negatif adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Yang kedua, haram. Haram adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Yang ketiga, Islam. Islam ialah perkataan pinjaman bahasa Arab. Yang keempat, sistem. Sistem ialah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Dan yang kelima, organ. Organ ialah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, seterusnya kita lihat teks yang kelima, amalan hidup sihat yang kelima. Menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Okey, ikut saya baca teks. Tahun 2020, dunia digemparkan dengan ancaman maut virus COVID-19. Kita dinasihatkan supaya peka dan sentiasa menjaga kebersihan diri serta persekitaran. Kerap membasuh tangan dan mengamalkan penjarakan fizikal adalah antara kaedah terbaik memutuskan rantaian wabak ini. Okey, kita lihat kepada perkataan yang telah saya gariskan. Okay, yang pertama, virus. Virus adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Yang kedua, COVID. COVID juga perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Yang ketiga, dinasihatkan. Okay, nasihat kata dasarnya. Ini merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Yang keempat, physical. Physical adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Yang kelima, kaedah. Kaedah ialah kata pinjaman bahasa Arab. Okey. Setelah kita pelajari kata-kata pinjaman bahasa Arab dan bahasa Inggeris ni, murid-murid dikehendaki kelaskan kataan-kataan pinjaman bahasa Arab dan bahasa Inggeris, masukkan di dalam jadual seperti ini. Okey, harap murid-murid dapat membuat dan menjawab dengan betul. Semoga bertemu lagi di lain waktu. InsyaAllah, selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.